Salam sejahtera. Saya Ramesh Analaki Subramaniam daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Hari ini saya akan membuat satu pembincangan bertajuk Meneroka Struktur Sosial Kanak-kanak Terlibat dalam Jenayah Kecurian berpandukan perspektif intervensi kerja sosial. Marilah sama-sama kita lihat slide yang telah saya sediakan. Okey, inilah tajuk pembincangan saya. Meneroka struktur sosial kanak-kanak terlibat dalam jenayah kecurian berpandukan perspektif intervensi kerja sosial. Okey, latar belakang kajian saya ialah jenayah kanak-kanak ini merupakan satu permasalahan sosial global yang sangat serius. Di negara kita Malaysia, saban hari kita boleh melihat pelbagai jenayah melibatkan kanak-kanak berlaku. Jenayah kanak-kanak ni adalah lebih drastik kalau berbandingkan dengan jenayah yang dilakukan oleh orang dewasa. Statistik daripada Polis Diraja Malaysia dan JKM menunjukkan bahawa gejala ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya serta ia menuntut kepada pencarian mengapa keadaan ini berlaku serta intervensi kerja sosial yang tepat bagi membendung keadaan ini. Memandangkan kanak-kanak ini yang terlibat dalam jenayah ini gagal memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diharapkan oleh masyarakat. Jenayah yang dilakukan mereka ni tidak hanya terhad kepada jenayah kecil-kecilan, malah hari demi hari jenayah yang dilakukan dilihat semakin serius, agresif dan ekstrim. Kajian ini akan memfokuskan satu perlakuan jenayah yang sudah lama bersarang di negara kita dan kurang diberi perhatian oleh semua pengkaji, iaitu jenayah kecurian di kalangan kanak-kanak. Jenayah ini dikategorikan di bawah jenayah harta benda di mana ia mewakili 68.2% daripada jumlah di kalangan kanak-kanak. Ini adalah statistik menurut PDRM pada tahun 2017. Jenayah ini sangat biasa dan popular di mana kita sering dengar dan membaca di surat khabar tetapi tidak menyedari bahawa ia adalah jenayah yang mempunyai hubungan dengan segala jenayah kekerasan seperti bunuh, rogol, samun dan mencederakan orang serta sangat bahaya. Boleh dikatakan jenayah mencuri ini adalah seperti mother of crime di mana ia adalah permulaan kepada jenayah yang lebih besar. Okey, teori yang saya gunakan di dalam kajian saya adalah teori struktur sosial. Teori ini menerangkan bagaimana seseorang itu cenderung untuk melakukan jenayah atau aktiviti antisosial setelah menghadapi kegagalan mencapai kejayaan dan masalah kewangan. Manakala teori sistem keluarga Bowen pula, sekiranya individu tidak meneliti dan memperbaiki corak hubungan dengan generasi lepas, maka mereka akan cenderung untuk mengulangi perkara yang sama dalam keluarga mereka. Teori differential association pula, tingkah laku Dewey ini boleh dipelajari daripada orang lain. Tingkah laku tersebut boleh dipelajari melalui komunikasi dengan orang lain yang rapat di dalam sesuatu kumpulan secara berterusan dan mengalami perubahan secara beransur-ansur tingkah laku tersebut. Penyataan masalah kajian saya, jenayah kecurian di kalangan kanak-kanak menuntut kos yang sangat tinggi kerana semua ahli-ahli keluarga dan komuniti merasa tempias bebanan psikologi, ekonomi dan sosial. Kanak-kanak mengalami emosi dan pengalaman yang menakutkan apabila ditangkap polis, disual siasat oleh polis dan pegawai akhlak, ditahan di lokap atau tempat tahanan sementara, dibicarakan di mahkamah dan apabila didapati bersalah, akan dijatuhkan perintah sama ada dimasukkan ke institusi pemulihan atau sekolah Henry Uni. Begitu juga dengan keperluan kewangan yang merangkumi kos perkhidmatan polis, mahkamah, program pemulihan, institusi pemulihan dan seumpama dengannya. Kos juga semakin bertambah apabila mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan mangsa, harta awam dan harta persendirian yang dirosakkan atau dicuri oleh kanak-kanak ini. Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji profil demografi kanak-kanak yang terlibat dalam jenayah kecurian
Kedua, meneroka faktor-faktor keluarga yang menyumbang kepada tingkah laku mencuri di kalangan kanak-kanak. Ketiga, meneroka faktor-faktor rakan sebaya yang menyumbang kepada tingkah laku mencuri di kalangan kanak-kanak. Keempat, meneroka faktor-faktor kejiranan yang menyumbang kepada tingkah laku mencuri di kalangan kanak-kanak. Kelima, meneroka bentuk praktis kerja sosial yang diberikan kepada kanak-kanak yang terlibat dalam jenayah kecurian. Metodologi kajian pula, reka bentuk kajian ini adalah kajian kualitatif. Strategi penyelidikan adalah berbentuk kaedah fenomenologi yang memfokuskan kepada pemahaman tentang pengalaman hidup dalam kumpulan tertentu. Ia memberi para pengkaji peluang untuk meletakkan diri mereka dalam perasaan atau kehidupan orang lain dan memahami pengalaman subjektif responden dan informan yang dikaji. Lokasi penyelidikan pula di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi Kuala Lumpur. Sampel teknik persampalan ini, teknik yang digunakan adalah teknik persampalan bersetujuan. Teknik pengumpulan data pula temu bual secara mendalam, kumpulan fokus dan pemerhatian. Protokol temu bual adalah memberi panduan berfungsi sebagai senarai semak semasa temu bual untuk memastikan kesemua topik yang berkaitan telah ditanya. Kaedah analisis yang akan digunakan adalah analisis fenomenologi interpretif dan satu lagi ialah akan menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan kredibiliti dan kesahihan hasilnya. Penutup, banyak kajian yang telah dijalankan berkaitan remaja, Juana dan Delikun tentang gejala sosial yang menunjukkan kepelbagaian tema yang agak menarik dan penting. Namun tiada satu kajian yang menekankan tentang struktur sosial kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah kecurian. Walaupun statistik saban tahun menunjukkan angka-angka ini terus meningkat. Kesimpulannya, hasil kajian ini dapat mengenal pasti strategi intervensi yang berkesan dan masyarakat umum boleh menyedari tentang peranan mereka sebagai pekerja sosial, ibu bapa, guru dan sebagai orang dewasa yang lebih bertanggungjawab dan perhatian. Hasil kajian ini juga akan menyediakan platform kepada penyelidikan lanjutan dalam bidang jenayah kanak-kanak di masa akan datang. Begitulah pembentangan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekiranya terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.